Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para ulama, para imam, para masyayikh, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita meneruskan muka surat 225. Return sikit, kita reverse sikit biar ikut konteks. Jadi ini kisah Jabir, dia dah termakan daging najis, mughalladhah, babi, contoh dia. Maka soalan kedua, apakah status mulut Jabir? Adakah wajib disama atau tidak? Pendapat A, najis dan wajib disertu. Dalam Fatwa Kubra Al-Fiqhiyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata telah ditanya, Syekh ditanya ketika seorang makan daging anjing atau minum susu anjing, lalu dia mengeluarkannya dari bawah, apakah wajib dia membasuh 7 kali benda yang keluar tersebut, atau cukup basuh sekali tempat keluar semua, tempat keluar dia tu. Fa ajaba man akala lahma kalbin masalan tahura famuhu bitasmi'i. Seseorang yang makan daging anjing contohnya, suci mulutnya dengan tasmi'. Tasmi' ni dengan 7 kali basuhan. Wa yakfihi fil farjaini al istinja. Sedangkan bagi farjinya cukup dengan istinja. Min fadlatihi, min fadalatihi, daripada lebihannya. Walau bihajari, walaupun dengan batu, wa nahwihi, dan sesamanya. Li zawali hukmil mughalladhi bil istihalatihi, kerana berubah atau kerana hilangnya hukum najis mughalladhah disebabkan oleh perubahan makanan tersebut di dalam perut tadi. Kan? Berarti dia kata wajib najis dan wajib disertu, maka dia ambil dari kata-kata tahura famuhu bitasmi'. Tasmi' itu adalah 7 basuhan. Lalu dalam kitab Al-Jawhar An-Naqiyah, tak pernah tahu kitab ni, wan najasatul kalbi wal khinzir mughalladhatun. Najis anjing dan khinzir itu najis mughalladhah. Fayajibu ghusluha bil ma'it tahuri, wajib untuk membasuhnya dengan air yang suci lagi menyucikan, sab'a maratin, sebanyak 7 basuhan. Ihdahunna biturabin tahurin, salah satunya dengan tanah atau debu yang suci. Li khabarin idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturabin tahur. Wa mislu bulughihi, dan begitu juga seperti jilatannya, sa'iri ajza'ihi, seluruh juz-juznya, ma'arutubati fiha, serta basahnya mulut anjing tersebut, au fi ma asabahu minha, atau apa yang terkena padanya. Dari 2 ibarat ini kita dah tahu anjing itu najis mughalladhah, basuhnya dengan 7 basuhan, salah satunya dengan debu. Cuma kes ibarat dalam Fatwa Kubra Al-Fiqhiyah tadi adalah kes ketika orang tersebut memakan daging anjing
dan ibarat yang mengatakan suci adalah dengan basuh dengan sebanyak 7 kali. So bagaimana dengan sertu dengan erti masukkan tanah dalam mulut? Impossible. Macam mana tu? Nah, itu nanti kita jawab. So itu kekurangan daripada pendapat A. Jadi pendapat A dia memberi pendapat yang kurang tepat. Pendapat B, najis dan wajib disertu. Qalaidul kharaid, menurut ibarat dia, naqala al-Qamuli telah dinukila. Naqala Qamuli menukil daripada nas Imam Syafi'i, sesungguhnya orang yang memakan daging anjing wajib untuk dia membasuh 7 kali mulutnya. Tasbi'u fihi. Tasbi'u fihi ni adalah membasuh 7 kali, men-7 kalikan mulutnya. Fihi itu mulut, bukan huruf jar. Fuka dalam kitab Alfiyah Ibn Malik. Akhuka, abuka, zumalin, lupa dah. Dalam jurumiyah dia ditambah dengan fuka, hanuka dan fuka. Fihi mulutnya, duna duburihi, selain duburnya. Selain duburnya, idza tahawwa, ketika dia membuang air besar. Pendapat C juga sama. Pendapat D, mutanajis dan wajib disertu. Ni dia bagi ibarat yang lain. Pertama dari Fathul Mu'in. Yang kedua daripada syarat solat adalah taharatu badanin, sucinya badan. Wa minhu, dan termasuk dari badan, dakhilul fammi wal anfi wal aini, dalaman mulut, hidung dan mata. Ini termasuk dianggap badan. Sebab tu kalau mulut najis kena suci dulu. Kan? Kalau ada benda najis, basuh mulut kena. Mandi junub, jangan lupa mulut. Kalau ada najis, tapi kalau basuh kena. Kan? Wa qauluhu wa minhu, dan termasuk daripada ay minal badani alladhi tajibu taharatuhu dakhilal fammi. Termasuk dari badan yang wajib untuk menyucikannya adalah apa yang ada di dalam mulut. Falau akala mutanajisan, kalau seseorang itu makan benda mutanajis, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Man lam yaghsil fammahu, selagi dia tidak membasuh mulutnya. Nak basuh mulut lah. Pencuci mulut Zat. Macam mana kita minum jus? Tak boleh lah. Jus bukan suci, menyucikan. Lebih teruk lagi, penyuci mulut minum khamar, lagi haram, tuan-tuan. Lagi haram. Okey, itu dari Fathul Mu'in. Qauluhu lam yajib tasbi'u mahallil istinja'i, tidak wajib men-7 kalikan tempat istinja, walau kharaja ghairu mustahilin, seumpama keluar perkara yang tidak berubah. Dia makan babi, keluar hidung babi, tak berubah. Dia pergi telan hidung babi tu, contoh dia. Na'udzubillah min zalik. Misalnya, li'anna min sya'nihi al-istihalata, kerana urusan perkara ini dia kena berubah. Wa yajibu at-tasbi'u min khurujil 'izami, maka wajib men-7 kalikan basuhan dari seperti keluarnya tulang. Bila tulang keluar, kenalah 7 kali basuh. Sebab tulang ni dia termasuk tidak berubah, tidak istihalah. Wa in istahala, kalau daging tu berubah, tulang tu berubah,
lianna min sya'nihi adamal istihalah, kerana sesungguhnya keadaannya tidak berubah, kama qarrarahu syekhuna, seperti telah dijelaskan oleh syekhuna. Wa misluhu sya'ru, termasuknya adalah rambut dia, bulu dia. Fa innahu yajibu tasbi'ud duburi minhu, maka wajib untuk mentujuh kali basuh dubur kalau keluar. Bi khilafi ma law taqayahu lahma, berbeza kalau seorang itu dia memuntahkan daging. Fa innahu yajibu alaihi tasbi'u fammihi ma'at tatribi zayyi ma'at tatribi, maka dia kena 7 kali basuhan. La yajibu tasbi'u minal qaid, menurut Ain Shin qala Ali Shibra Malisi, la yajibu, tidak wajib apa at-tasbi'u 7 kali basuhan minal qaid, daripada muntah, idza istahalla, kalau dia berubah, wa huwa zahirun, yang jelas dia dah masuk perut. Alamak, babi tu tak sedap, termuntah, muntah tu dah tak nampak dah, berubah bentuk dia, tak wajib. Ini keputusan wajib mutanajis dan wajib diseteru. Ada tak ibarat yang berbeza? Tidak ada. Sertu yang dimaksud di sini bukan dengan turab, tapi dengan ghuslu. Sebab apa? Dalam kitab Majmu' juga, bukan sebablah Amin, cuma pandangan kontras, pandangan apa panggil, pandangan lain yang boleh saya berikan di dalam kitab Majmu'. Qaul thani di dalam mazhab Syafi'i, atau pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi, as-sabunu tahullu mahallat turab, sabun itu boleh menempati tempat turab. Wallahu a'lam. Itu adalah kitab Majmu'. Okey. Soalan ketiga, jika wajib, bahagian manakah yang mesti disertu? Bahagian zahir mulut. Pendapat A kata pendapat apa? Bahagian zahir mulut. Falau tanajjasa fammuhu kafa akhdhul ma'i biyadihi ilaihi wa in lam. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang mulut dia najis, cukup dia ambil air dengan tangannya walaupun dia tidak mengetahuinya. Dan wajib untuk membasuh setiap apa yang ada pada had zahir daripada mulut tersebut, walau biidarati, walaupun dengan kumu-kumu. Itu dah dianggap 7. Kasabbi ma'i fi ina'i mutanajjis, seperti meletakkan air pada becana yang terkena najis dan mengusing-using dia bijawanibihi, fala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tahhirihi, tidak boleh untuk telan sesuatu pun sebelum menyucikannya dulu. Ini Fathul Mu'in. Wala yuftiru birriqin tahirin sirfin ay khalisin, tidak membatalkan puasa kalau tak salah ini, dengan air liur yang suci, yang murni, daripada yang keluar min ma'danihi, daripada mulut itu sendiri. Qauluhu wa huwa ay ma'danuhu, wa huwa ay ma'danuhu jami'ul fami, iaitu seluruh mulut. Dan telah terdahulu sesungguhnya ulama menjadikan mulut kalau dilihat dari segi air liur dan wuduk dan basuhan secara batin. Kalau dilihat dari segi menghilangkan najis daripadanya adalah dengan masuknya air liur daripadanya. Jadi ini dia nak fahamkan, iaitu seluruh mulut ini dalamnya. Okey. Lalu dia kata, pendapat B juga bahagian had zahir mulut. Ini sama ibarat tadi.
Pendapat C, bahagian had zahir mulut juga diambil dari Asnal Matalib karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Khatimatun idza ghassala fammuhu al-mutanajjis falyubaligh fil ghurfati fil gharghati liyaghsila kullu ma fi haddi adh-dhahir wala yabtali'u ta'aman wala syaraban qabla ghaslihi li'alla yakuna akilan linajasati naqalahu fil majmu'i an Juwaini wa aqarrahu. Seumpama seorang membasuh mulut dia yang terkena najis, maka dia lebih-lebihkan, itulah maksud kumur-kumur dia tu, supaya dia membasuh segala apa yang ada pada had zahir mulut. Jangan dia telan makanan dulu dan jangan minum dulu sebelum membasuhnya, supaya tidak ada orang yang makan itu termakan najis, seperti yang dinukil dalam kitab Majmu' daripada Imam Juwaini. Jadi Imam Nawawi menukil dari kitab Imam Juwaini, Imamul Haramain Juwaini, dan Imam Nawawi mentakrirkannya, aqarrahu, iaitu membenarkannya. Idza ghassala fammahu al-mutanajjis, seumpama seorang itu membasuh mulutnya yang terkena najis, walau akala lahma kalbi, walau dia memakan daging anjing, nassa asy-Syafi'i, Imam Syafi'i telah menaskan ala annahu yaghsiluhu fammuhu, bahawa dia fammahu, maka dia membasuh mulutnya sebanyak 7 basuhan. Ini yang kita nukil tadi, kalam daripada Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i yang dinukil oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sendiri, tuan-tuan dan puan. Dia sendiri nukil. Wa annahu yakfi fi qubulihi wa duburihi min ajli al-bauli al-ghaiti marratan wahidah. Itu yang tadi tak payah istinja tu. Kama qala, diambil dari kitab Fathul Mu'in, yajibu ghuslu kulli ma fi hadith zahir wa minhu walau bi idarati. Ini ibarat yang dah ada tadi, iaitu hadith zahir daripada mulut. Pendapat di dalam mulut, ini bahasa je lah kan. Ini dah ibarat dia yang sama juga. Keputusan wajib basuh keseluruhan mulut hingga ke makhraj kha. Keputusan perumus lebih jelas. Dia wajib basuh seluruh mulut sampai makhraj kha. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ha. Ni dia ambil dari kitab I'anatul Talibin jelas, dan juga Fathul Mu'in jelas. Tapi kha tu dia tak adalah sebut sini, tapi kita boleh faham mulut ini adalah seluruh sampai kha. Kena cari ibarat lain patutnya. Okey, soalan 4. Adakah sah solat zuhurnya hal keadaan tidak tahu makanan daging babi, tidak tahu makan daging babi? Bagaimana pula solat asarnya hal keadaan belum melaksanakan sertu? Pendapat A, solat zuhur khilaf. Qaul qadim sah, tidak perlu ulang. Qaul jadid tidak sah. Qaul jadid dia kena ulang, tak sah. Qaul qadim sah sebab dia tak tahu. Apa ibarat dia dari kata kitab Fathul Alam? Ini karangan siapa Fathul Alam? Saya tahu ada 2 kitab Fathul Alam. Satu oleh ulama Jordan, Al-Urduni, Jurjani ke siapa? 4 jilid saya ada, cetakan yang bagus. Lagi satu Fathul Alam saya baru jumpa, baru kenal dan baru jumpa tahun lepas. Kita dah Januari tahun lepas lah. Tahun lepas di Mesir, iaitu di Darussalam tu. Tapi saya bukan sebab tu, sebab
Syekh Ahmad Mamduh Sa'ad. Syekh Ahmad Mamduh, Syekh Ahmad Mamduh ni alim, murid Syekh Ali Jumaah. Dia mengajar di Masjid Al-Muhammadi. Masjid Muhammadi ni di Muqattam. Di Muqattam tu adalah madrasah dan masjid milik Syekh Ahmad Muhanna. Muhammad Muhanna ni murid kepada Syekh Zaki Ibrahim, Muhammad Zaki Ibrahim, daripada tarekat Syadziliyah Al-Ashirah Al-Muhammadiyah. Ashirah Muhammadiyah dipuji oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Qumari, tasawuf yang sunni. Ini. Dan ini teguran kepada Ahbash. Dia mutasyaddid, duk serang, banyak perkara dia serang. Tapi pada waktu yang sama dia memuji Sidi Abdullah Qumari, keluarga Qumari dia puji melangit tanpa kenal Syekh Qumari sebenarnya macam mana. Banyak akwal Ahbash tu tak sesuai dengan kaul Qumari. Memang Sidi Abdullah pernah memuji Abdullah Harari, dia pernah memuji, tapi dia puji sebab tahu dalam bab Menghrad Al-Bani itu. Cuba kalau dia tahu bab takfir, dia tahu bab kritik Al-Buti dan lain-lain. Al-Buti dia boleh kons lagi, tapi yang lain-lain, Imam Ghazalinya, Ibnu Hajarnya, banyak akwal yang ada di dalam pendapat Sidi Ahmad bin Muhammad As-Siddiq Qumari sendiri dikritik oleh Sidi Abdullah tanpa dia tahu macam mana. Ini. Padahal Qumari dalam bab ni tak ada masalah. Contoh dia, Sidi Abdullah Harari, pendiri Ahbash, dia pernah menyerang, bahkan menuduh riddah tu murtad, kepada orang yang mengatakan masuk tarekat ini wajib atau fardu. Sebab dia kata ini sunat je, bukan fardu. Siapa yang memfardukan benda yang sunat, maka dia telah melanggar ma huwa maklum min ad-darurah ke apa tah macam mana. Murtad. Dijawab oleh Darul Ifta Mesir, Jabatan Mufti Mesir, dijawab balik. Dia kata, salah alamat kau. Tak betul, bukan. Benda tu disebut sendiri oleh Sidi Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Qumari dalam kitabnya Husnul Talattuf fi hukmi wujubit tamassuki bit tasawuf. Lebih kurang macam itulah, bit tariqatit tasawuf. Yang mana mengatakan wajib dengan gambaran ihsan dan lain-lain. Jadi perkataan tu banyak benda yang perlu diteliti. Ini yang dimaksud dan dibahas. So tak boleh. Dalam hal ini banyak isu dalam hal tasawuf yang disesatkan ataupun ditahdzir, lebih perkataan yang betul, perkataan yang betul, ditahdzir oleh Sidi Abdullah Syekh Abdullah Al-Harari terhadap amalan-amalan tasawuf dan kesufian atau perkara khilaf dalam fiqh. Itu sebenarnya disebut sendiri oleh Ashirah Muhammadiyah di dalam buku dia, Syekh Muhammad Ibrahim Zaki Ibrahim, dengan hujah-hujah, dan ditakrir sendiri oleh Sidi Abdullah bin Siddiq Qumari, mengatakan Ashirah Muhammadiyah ini adalah termasuk tarekat yang muktabarah, yang bagus, yang memiliki kesungguhan untuk membetulkan naratif. Tapi kadang-kadang orang kaji separuh-separuh, kadang ta'assub ni buat kita buta sampai tak nak tengok langsung kemungkinan dia ada melakukan kesalahan dalam bab ini. Hadirin alhamdulillah. Bukan kita berusaha nak cari jalan keluar untuk halalkan, bukan. Kita kena iktiraf khilaf. Sebab itu dalam kefatwaan, saya ingatkan kawan-kawan jawatan kuasa fatwa dan juga kawan-kawan saya jabatan-jabatan juga, institusi fatwa tidak sepatutnya takut dengan serangan sosmed, publik, kehendak publik. Tidak. Keputusan berdasarkan hukum syarak,
berdasarkan nas, berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah, berdasarkan aqwal ulama, khilaf ulama. Itu keputusan. Kita lihat hujjah. Kalau hujjah A, Z, A, B, kita putuskan A, B. Dalam social media orang serang, kadang-kadang yang seorang tu seorang je yang serang tu, tapi akaun dia 100. Nama cyber trooper, buat bising. Dia ambil lah 1-2 influencer suruh kecohkan. Orang lain tengok influencer kecoh, oh, dia pun ikut kecoh. Tak apa, tahu masalah. Fatwa jangan kendur. Tukar fatwa lah, masyarakat marah. Kita kena tukar. Tak betul. Beza dengan buat fatwa tapi presiden dia mengarut. Ni ada fatwa kertas kerja dia, ya Allah, tepuk dahi. Yang saya yakin orang yang duk bising tukar fatwa marah tu, cuba kita bagikan di kertas kerja, jawab, defend di kertas kerja. Jangan pergi yang lain, defend kertas kerja ni. Berani ke tak? Kalau tak berani, diam. Ni influencer depan-depan tak berani, takut. Wah, depan kamera berani. Tak payah. Cuba duduk berhujah. Ini hadirul hadrat fitrakumullah. Dan ini saya kata sebab apa? Baru semalam Ketua Hakim Negara nama dia, kan, dia cakap semalam, seorang hakim bila buat keputusan should not, tak sepatutnya ikut kehendak publik, tapi dia bagi judgement berdasarkan fakta yang dia ada, ilmu yang dia ada. Ya, sebila dia bukan politician dia memberi pendapat keputusan berdasarkan publik, kerana dia takut vote dia akan kalah kemungkinan. Ya. Ni kadang-kadang nak buat white is right might not be suitable because of against the public interest. Not public interest. Public interest is yang diperlukan oleh masyarakat, but the emotional, kan, dia punya public punya emotion, emosi publik buat tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena berdasarkan apa facts. Sebab apa? Keputusan mahkamah, begitu juga fatwa adalah seperti mahkamah. Dalam bab apa? Hukum hakam syarak sahaja. Mahkamah tak boleh kata halal haram. Okey. Apa? Nak halalkan makanan ni, itu bukan putusan mahkamah. Mahkamah tak ada kacau. Kan? Yang keluarkan fatwa ini, yang menghukum itu fatwa kata haram. Mahkamah boleh memutuskan kerana benda ini haram, maka kalau engkau makan ni, kau buat transaksi ni, kau kena palingkan sebab ini tak sah, haram. Itu keputusan ini kena berdasarkan fakta. Bukan kalau dia dah putuskan berdasarkan bukti, masyarakat banyak cyber trooper berjuta bising sekalipun, kalau ada salah-salah mana boleh. Tapi Ustaz, macam mana dengan publik menuduh, bukan menuduh, publik melihat dan menyatakan bahawa di Gaza terjadi genocide. Ini kan adalah kehendak publik. So this is one of the argument yang Israel guna. Kita tak boleh ikut dengan naratif publik. Dia kata bukti dia kami hanya self defense. Jawapan dia, ya, sebab itu dia masuk mahkamah. Baik, mahkamah pun tengok juga logik lah. How can you say it's self defense? This is not self defense. Self defense, orang datang dan bunuh, you tembak dia, itu self defense. Kalau waktu 7 Oktober orang tu datang, dia tembak orang tu, 100 orang datang, 100 orang dia tembak, sebab orang tu datang bawa parang nak tembak dia, nak bunuh dia. Itu self defense, logik. Ini tak self defense. Apa? Dia sendiri pergi ke Gaza, dia pergi bawa bunuh semua, tak kira siapa, lagas ada lagas, sini peduli apa. Lepas tu ketawa. Orang cakap je against je, tangkap masuk penjara. Dia kata melanggar undang-undang dan lain-lain. It's genocide. It's not because of public interest or not, but it's based on facts.
Kan? Ini. Tapi masyarakat hari ini, kita kena bagi tahu masyarakat, tak boleh ikut naratif publik. Dan saya sedih, universiti pun, student akademik pun terikut-ikut naratif publik. Benda yang tidak fakta ditulis. Itu lebih menyedihkan. Akhirnya dah ikut tu, buat kajian. Oh, ajaran sesat tak ajaran sesat, tengok YouTube. Entah budak bahasa Arab pun tak kerti, boleh nak ikut tu. Orang buat video ajaran sesat tu, mengarut-ngarut tu, panggil tu, tanya satu-satu, ucap pun dia tak ada jawab, tuan-tuan. Jadi itu boleh nak ikut tu, just because they have media. Itulah permainan golongan liberal dan sekular, golongan anti-Islam di zaman menjatuhkan Uthmaniyah, Daulah Uthmaniyah. Diorang guna propaganda tersebut, menarik semangat orang muda sehingga akan lahirkan The Young Turks. The Young Turks, ingat, dengan buat surat khabar waktu tu, bagi dekat pelajar universiti buat demonstrasi lawan Daulah Uthmaniyah, Khilafah Uthmaniyah, sampai jatuh. Sekarang hilang Palestin, baru nak nangis. Tak sedar diorang dulu semua tangan siapa tu, kan? Ni. Tapi iyalah, kita of course bersama Palestin. But ini suatu pelajaran juga kepada orang Arab. Dulu di baik-baik di bawah Khilafah Uthmaniyah, tak ada kejam sama-sama Islam menaikkan i'la'u kalimatillah, tinggal bersama saja untuk memastikan tidak dijajah. Tapi justru mereka konon nasionalisme, kan? Nasionalisme Arab. Sekarang hilang tanah sini je. Ni tuan-tuan, baru sedar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni pelajaran untuk orang Melayu juga. Kita jangan berpecah. Umat Islam kena bersatu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Sebab itu kita bersama-sama protes terhadap Israel ini. Misalnya. Okey. Mana tadi Fathul Alam, walau shalla bin najisin la yu'fa anhu nasiyan. Kalau seseorang solat dengan membawa najis, tidak dima'fu walaupun dia lupa. Au jahilan bihi, atau dia tidak tahu. Mazhab qadimna, mazhab jadid. Fa in alimahu athna'aha, kalau dia tahu tengah-tengah, khata'aha, batalkan solat. Wa tatahhara anhu, cepat-cepat bersuci. Wasta'annafaha, mula balik solat. Au ba'daha, dah habis solat, a'adaha, ulang balik solat. Mutatahhiran, dalam keadaan bersuci, anhu, daripadanya. Wujuban, secara wajib. Fil waqti, dalam waktu tersebut. Selagi masuk waktu, adaan sebagai adab. Adaan tu maksud dia tunai, solat adab. In adrakahu, kalau dia sempat. Wa illa, kalau dia tak sempat, ba'dahu, setelah waktu tersebut, qadaan, sebagai qada ala tarahi, secepat mungkin. Ala tarahi itu bergegas. Li'annahu la taqsira minhu, kerana ini tidak ada keringanan sama sekali baginya. Wa innama wajabat al-i'adah, hanya saja wajib untuk mengulang salat. Li'anna taharata, kerana sungguhnya bersuci itu min ba'bil mamurati, termasuk dari bab yang diperintah. Wa huwa la yu'athiru fihi al-jahl wan nisyan bi khilafil manhiyat. Dia tidak ada kesan sama sekali dalamnya kejahilan dan nisyan, berbeza. Maksud dia, jahil dan nisyan, jahil dan lupa boleh ke menyebabkan ma'fu, kalau bab perintah tak boleh. Bi khilafil manhiyat, berbeza dengan perkara yang dilarang. Ini haram, dia tak tahu, dia minum. Bukan ni, contoh. Nanti potong video buat fitnah lah. Tapi tuan-tuan tolong saya lah, saya kena fitnah. Tuan-tuan tahu konteks sebenar kan? Saya bagi contoh. Dia minum, dia ingat halal, padahal dalam dia haram. Dia minum. Lepas tu orang bagi tahu, itu haram lah, contoh dia kan. Ya ke? Makfu lah. Dan dia tak tahu. Puasa, okey, panasnya. Aku puasa lah, tak batal, lupa. Betul?
lupa. Itu perkara dilarang. So boleh bikhilafil ini manhiyah. Tapi kalau diperintah, Allah perintahkan kita solat, kita tak solat, dah habis waktu. Aku belum solat zuhur, dah habis zuhur dah ni. Wajib qada tak? Wajib kan? Wajib qada terus. Allah suruh kita wuduk dulu tak sebelum solat? Wuduk. Betul? Kita lupa wuduk, kita solat. Dah habis solat baru teringat, belum wuduk ah. Pergi wuduk balik, solat. Betul? Tu dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu ni efek dia. Wal qadimu la qada'ah. Pendapat kaul qadim tidak perlu qada. Itu tadi pendapat kaul jadi. Kaul baru, kaul yang setelah Imam Syafi'i pergi ke Kairo. Sebelum itu yang di Baghdad, kaul qadim tak perlu qada. Maafun. Warajjahahu fil majmu', dan ini yang dirajahkan di dalam kitab Majmu'. Kadza dzakarahu fi Busyral Karim, seperti inilah yang disebut dalam kitab Busyral Karim. Aduh, Hasyah Syarqawi hari ni masya-Allah, bukan minggu ni, bulan ni, hampir tiap hari saya baca terjumpa Imam Syarqawi. Alhamdulillah. Semalam saya mengajar kita dekat surah Hartamas, pun jumpa nama Imam Syarqawi. Imam Syarqawi ni Syekh Nafis Banjari, pengarang kitab Durrun Nafis, kitab tasawuf peringkat tinggi, dizalim oleh Profesor Fatah Harun. Sebab apa? Prof Fatah Harun dia kritik Durrun Nafis tu. Dia tuduh Durrun Nafis melakukan ni, padahal ibarat tu bukan dari Durrun Nafis, ibarat tu dari Imam Syarqawi. Lepas tu dia potong pula Imam Syarqawi punya kaul tu. Saya tak setuju, tuan-tuan. Saya tak setuju. Ini perlu diluruskan dan dicetak oleh JAKIM. Cannot be. Hadirul hadirat Allah. Dia tuduh Imam Nafis Banjari meremehkan syurga. Meremehkan syurga. Sebab apa? Dia kata orang yang mendapat makrifat di dunia ini, kan, maka dia tidak rindu terhadap syurga di akhirat nanti. Titik. Padahal itu kata-kata Imam Syarqawi, tapi dia ada sambungan dia. Pada nisbah bidadari dan yang dimilikinya, bukan pada nisbah ru'yatullah dan ru'yatullah dan Allahumma salli ala Muhammad, ru'yatullah dan hudur ilahi, divine presence. Itu maksud dia. Tak salah tu, betul tu. Ayo. Tapi banyak orang tak nak cakap, tak nak betulkan. Salah. Otoriti salah dalam bab tu. Tapi kita dah betulkan. Saya bincang jawatan mufti Bismillah. Ni kena ini kena betulkan. Ni tak betul. Salah tuan-tuan. Pada Syekh Durrun Nafis, Syekh Nafis Banjari itu murid Imam Syarqawi. Syarqawi ini Syekh Azhar. Nama dia Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Misri. Lepas tu, saya baca tu, kram rasa. Diri wal hadra. Ni. Pendapat B, solat zuhur khilaf. Solat zuhur khilaf. Pendapat asah wajib ulang solat. Muqabil asah tidak wajib ulang solat. Solat zuhur tu ada khilaf, tuan-tuan. Pendapat asah wajib ulang solat, muqabil asah tidak wajib ulang solat. Ni. Solat asar tidak sah sebab dia dah tahu. Kan? Hadirin berhadrat. Al-Majmu' dan Bujairuni ala khatib 3 minit dah.
fi madhabil ulama fi man shalla bi najasati nasiha aw jahilaha dzakarna anna al-asaf fi madhabina wujubul iadah. Orang yang solat tapi dia bawa najis sebab lupa atau tak tahu, yang paling asah dalam mazhab kita adalah wajib mengulang solat. Muqabil asah tidak wajib. Muqabil asah boleh dipakai sebab dia bukan dhaif. Muqabil asah berarti qaul sahih. Ni. Tu je nak bagi tahu. Okey, pendapat si solat zuhur dan asar tidak sah. Wah, lebih syadid. Dia pakai taharul badan, dia pakai ibarat tersebut. Pendapat di solat zuhur dan asar tidak sah pun pakai kitab Fathul Mu'in. Sirat jawapan asal yang telah disepakati oleh bahisin adalah seperti berikut. Solat zuhur khilaf, qaul asah, qaul jadid tidak sah. Muqabil asah, qaul qadim sah. Solat asar tidak sah. Itu adalah tulisan yang ditulis oleh mubahisin, ahli mesyuarat bahasa masail. Tetapi Lajnah Musahih telah mengkritik sirat tersebut dan mencadangkan sirat berikut. Solat zuhur khilaf, asar tidak sah, qaul qadim sah. Solat asar tidak sah. Tujuan sirat tersebut diperbaiki adalah kerana semua kitab-kitab fikih Syafi'i yang ada adalah merupakan qaul jadid Imam Syafi'i. Jadi tidak perlu lagi untuk menyebut qaul jadid. Ia lebih tepat dengan ibarah yang didatangkan, tidak menyebut lafaz qaul jadid. Itu alasan dia. Tak perlu. Tidak disebutkan muqabil asah ialah qaul qadim, kerana qaul qadim bukanlah mazhab Syafi'i, manakala muqabil asah adalah pendapat ashab Syafi'iyah yang dilemahkan. Cuma kadang-kadang ada pendapat dari ashab Syafi'iyah yang bertepatan dengan qaul qadim Imam Syafi'i. Mengenal pasti maksud istilah-istilah seperti ini adalah sangat penting. Tidak sesuai juga datangkan sirat muqabil asah iaitu qaul qadim sebab tak ada penjelasan itu muqabil asah, tak ada. Di sini kerana bersesuaian dengan ibarat itu hanya menyebutkan lafaz asah tanpa menyatakan bahawa pendapat selepasnya adalah muqabil asah, walaupun ada mengandungi makna tersebut. Tidak tasrih, dia tidak sarih mengatakan itu qaul qadim dan lain-lain. Qaul qadim disebut tapi qaul qadim muqabil asah tidak sarih. Keputusan solat zuhur khilaf, asah tidak sah, qaul qadim sah, solat asar tidak sah. Ibarat yang diambil semua adalah sama seperti yang telah saya baca tadi, cuma dia tak sebut ibarat yang ni. Pointer-pointer ini dia tak sebut. Nah, ini ada di dalam kitab-kitab penjelasan dalam mazhab Syafi'i, dipanggil dengan fawaid makiyah dan fawaid madaniyah. InsyaAllah kalau ada waktu kita boleh buka mengaji kitab tersebut, tapi kitab tersebut tak ada terjemahannya. Hadirin wal hadirat Allah, nasib badan. InsyaAllah qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.